Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Kita membaca kitab Bahrul Mazi jilid yang ke-16. Kita sampai bab yang ke-19. Bab ke-17. Baik. Kita telah membaca dahulu tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan mengingati mati, dan kita telah berjumpa dengan kita juga telah baca bab yang ke-18, bab ma jaa man ahabba liqa Allah ahabba Allahu liqa'ah, bab siapa yang suka berjumpa Allah maka Allah akan suka berjumpa dengannya. Sekarang kita masuk kepada bab yang ke-19, bab ma jaa fi inzarin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis yang membicarakan pada memberi ingat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan kaumnya. Kita bacakan dahulu hadisnya. An Aisyah qalat, lamma nazalat hadhihi al-ayah wa anzir ashiratakal aqrabin, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah bint Abdul Muttalib, ya Fatimah bint Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'an, saluni min mali ma syi'tum. Hadis yang hasan lagi gharib. Daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha katanya, tak kala turun ini ayat dan diberi ingat akan kerabat kamu yang hampir-hampir. Satu ayat yang berbunyi wa anzir ashiratakal aqrabin. Ayat ini membawa maksud, dan hendaklah kamu memberi peringatan kepada kaum keluarga kamu al-aqrabin, yang hampir-hampir dengan kamu, isteri kamu, anak-anak, mak bapak, adik-beradik. Bagi peringatan kepada mereka dahulu. Ayat ini turun. Bila turun ayat ini, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Safiyah, wahai Safiyah bint Abdul Muttalib, binti Abdul Muttalib, ya Fatimah binti Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, ya bani Abdul Muttalib, wahai anak cucu Abdul Muttalib, inni la amliku lakum minallahi syai'an, bahwasanya aku tidak memiliki bagi kamu daripada Allah sesuatu. Saluni min mali, mintalah padaku daripada hartaku, ma syi'tum, apa-apa yang sekehendak daripada kamu. Hadis ini adalah hadis yang gharib. Nabi memberi peringatan kepada isterinya, Nabi memberi peringatan kepada anak-anaknya, Nabi memberi peringatan kepada keluarganya. Nabi mengatakan bahawa Nabi Muhammad ni tak ada benda apa nak diwariskan. Tidak ada benda apa yang nak diwariskan. Nak minta apa, mintalah. Apa yang aku ada ni aku bagi pada kamu. Kata hadis, kata ulama, hadis ini adalah hadis yang hasan lagi gharib. Di sini kita lihat tentang periwayat hadis ini. Nama periwayat hadis ini ialah Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang 2-3 menjak ini, 2-3 hari ini, orang duk membicarakan tentang umur Siti Aisyah.
ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari Jumaat yang lepas, dalam surat khabar ada satu ustaz. Dia cerita tentang umur Aisyah ni ketika berkahwin dengan Nabi Muhammad. 2-3 minggu dulu dia sebut umur Siti Aisyah ketika kahwin dengan Nabi bukan umur 6 tahun 7 tahun, bukan 9 tahun. Umurnya 18 tahun lah, 19 tahun lah. Dikatalah hadis musalah lah, Urwah bin Hisham bin Urwah ni nyanyuk lah tua. Hari Jumaat lepas dia berbetul balik. Kamu yang timbulkan isu, bila jadi isu kamu buat tarik cerita balik. Dulu dia cerita tentang mak Nabi ni masuk neraka, bapak Nabi ni masuk neraka. Bila orang-orang tibai dia, orang hentam dia balik, dia berbetul balik. Sebab tu tuan-tuan, orang kita ni saya tak faham tengok orang kita. Dia mudah sangat. Saya bukan nak hina orang ke apa, tidak. Berhati-hati je. Benda yang tak menjadi satu, benda yang boleh menimbulkan satu masalah, terus buka. Jangan bayangkan Siti Fatimah ni, Siti Aisyah ni, anak isteri Nabi ni, ketika kahwin dengan Nabi ketika 6 tahun, 7 tahun, tinggal umur 9 tahun. Jangan duk bayang umur 9 tahun macam anak kita. Anak kita ni tak apalah 9 tahun. Kita tengok pun kecil. Kahwinnya Siti Aisyah dengan Nabi itu bukan kerana umur semata-mata. Kahwinnya Nabi dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha kerana Siti Aisyah tu dah layak berkahwin. Mungkin kerana faktor badannya. Semalam satu anak Pakistan main jumpa saya, nak masuk Tafiz. Budak perempuan. Tinggi lebih pada saya lagi. Saya ingatkan mak budak. Baru umur 11 tahun. Tinggi lebih pada saya. Badan besar. Saya tanya pada mak dia ni, dah kahwin ke belum? Dia kata sekolah rendah tak ada gimzai. Astagfirullahaladzim. Jadi bukan umur yang menjadi sandaran. Dia yang menjadi sandarannya ialah layak atau tak layak kahwin itu. Sampai pergi kata hadis ni tak betul, pergi kata cucu Sayyidina Abu Bakar tak betul bila pindah ke Iraq jadi nyanyuk lah apalah. Hang tu siapa? Hadis ni disepakati oleh ulama. Imam Bukhari sepakat, Imam Muslim sepakat. Ini hadis sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah. Kita ni yang tak tahu apa, pandai-pandai pergi kata benda ni tak betul lah. Hadis ni kena kaji balik lah. Urwah bin Hisham ni nyanyuk lah apalah. Siapa kita? Bila orang nasihat dia, orang betul dia kata balik awal saya ni jangan kata kat saya lah apa. Ni jenis apa? Dulu hang kata macam ni, bila orang tegur hang kata sebelum hang keluarkan kenyataan, kaji dulu. Ni kita ni orang Melayu ni, asal keluar dalam TV tu kira betul tak? Asal ustaz ni keluar dalam TV buat interaksi Quran ke apa nama kan kita mula. Sabar dulu, berhati-hati dulu. Bukan semua yang keluar TV ni kita boleh terima bulat-bulat. Kaji dulu. Ini hadis apa? Taraf hadis ni siapa? Siapa yang muktamadkan hadis ni? Siapa yang bersepakat dengan hadis ni? Bukhari dan Muslim. Bila sebut Bukhari dan Muslim, hadis ni hadis sahih tentang perkahwinan Nabi dengan Siti Aisyah. Tutup buku. Kalau orang kafir kata Nabi Muhammad ni kahwin dengan budak, saya tunjukkan kepada tuan-tuan, budak yang umur 11 tahun. Budak yang umur 9 tahun. Tuan-tuan pergi ke negara Arab. Tengok orang Arab, tengok orang Mesir, tengok mana-mana perempuan Arab yang umur 9 tahun, yang umur 8 tahun. Kalah isteri kita. Isteri kita tu jatuh adik dia. Pasal apa? Dengan besar, dengan ragam dia. Jadi bukan umur itu yang menjadi persoalan. Persoalannya ialah layak atau tidak layak Siti Aisyah tu kahwin. Kerana faktor badannya dan sebagainya. Baik. Ketahuilah wahai saudara. Sayugianya lah bagi seseorang yang menjadi pemimpin dan penunjuk itu bahawa ia memimpin dan menunjuk kaum kerabatnya yang hampir, kemudian daripada yang lebih hampir, kemudian yang lebih hampir pula hinggalah kepada akhirnya. Mana-mana orang yang jadi pemimpin, yang menjadi ketua, tak kiralah ketua pada siapa pun, mula-mula sekali Quran suruh kita, Nabi suruh kita buat apa? Memberi peringatan kepada orang yang hampir kepada kita. Siapa dulu? Isteri kita. Siapa lagi? Anak beranak kita. Siapa lagi? Anak cucu kita. Yang hampir-hampir dengan kita.
dipanggil sebagai al-aqrabin. Kemudian orang-orang yang jauh daripada kerabat. Kemudian orang-orang yang bukan kerabat. Lepas itu barulah datang ipar duan, barulah datang sepupu sepapan. Selepas itu barulah datang kepada orang yang bukan kerabat kita. Demikianlah berjalannya hal ini daripada zaman Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan ajaran Allah Taala daripada sebagaimana yang tersebut dalam perkara ini dalam hadis-hadis seperti yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi. Katanya, diriwayatkan daripada seorang isteri bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namanya Siti Aisyah radhiyallahu anha dipanggil sebagai Siti Aisyah As-Siddiqah. Ya, dipanggil sebagai As-Siddiqah yang benar. Katanya, tak kala turunlah ini ayat kira-kira maksud begini. Dan berilah ingatan oleh kamu wahai Muhammad dengan azab akhirat akan kaum kerabat kamu yang lebih hampir. Kemudian yang sehabis-habis rapat dengan kamu daripada kerabat. Maka Nabi pun mulalah menyeru kepada kerabatnya yang serapat-rapat dengan Nabi. Maka dipanggillah Ai Safiyah binti Abdul Muttalib, yakni mak saudara Nabi, yakni adik-beradik kepada abang ayah Nabi. Dan dipanggilnya Hai Fatimah binti Muhammad, putri Nabi. Dan dipanggilnya hai anak cucu Abdul Muttalib. Bahawasanya aku tiada sesuatu yang aku milik daripada Allah Ta'ala yang boleh melepaskan daripada azabnya akan seseorang, melainkan masing-masing hendaklah melepaskan diri kamu dengan menurut perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian daripada bertuhankan Allah dan mengakukan aku pesuruhnya. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di sini Nabi kata, wahai Safiyah, mak saudara aku, wahai Fatimah, anak aku, wahai anak cucu Bani Muttalib, tidak ada siapa yang boleh tolong kamu. Aku ni walaupun Nabi, bapa kamu, anak menakan kamu, anak saudara kamu, aku tak boleh tolong kamu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang boleh menolong kamu ialah beriman, kamu sendiri beriman kepada Allah. Percaya pada Allah, percaya kepada Nabi Muhammad, kamu buat amalan ini saja yang boleh tolong kamu. Tuan-tuan dirahmati Allah, kadang-kadang Allah ni nak bagi syurga ni tuan-tuan, dia nak bagi syurga ni pada insan-insan yang terpilih. Kadang-kadang jatuh kepada rezeki. Ada orang yang tak pernah sujud kepada Allah langsung, tak pernah solat, tak pernahnya sembahyang, tak pernahnya puasa, mati masuk syurga. Ni hebat ni tuan-tuan. Di antaranya ialah sahabat Nabi yang bernama Ammar, yang masuk Islam dalam peperangan Uhud. Hari ini masuk Islam dalam peperangan Uhud, tak sempat solat, tak sempatnya sembahyang, mati syahid. Sampai sahabat-sahabat pun tak tahu yang dia itu Islam. Dalam peperangan Uhud itu, dia jadi orang yang sangat berani. Sahabat-sahabat lain heran, dia ni tak Islam, apa sahaja yang dia tolong kita? Dia bukan Islam, apa yang dia bantu kita? Rupa-rupanya mereka tidak tahu yang dia ni dah Islam. Sebab baru sangat masuk Islam. Dia masuk Islam ketika sahabat-sahabat sedang membuat persiapan nak pergi berperang. Dalam orang duk sibuk perang, dia masuk Islam. Dia jumpa Nabi, dia Islam. Nabi kata, jom pergi perang. Dia pun pergi perang sekali. Dalam duk berperang itu, dalam duk perang, sahabat tengok, apa hal dia ni tolong kita pula? Apa hal dia ni ke depan pula ni? Apa hal dia ni maju ke depan pula ni? Sahabat-sahabat tak tahu yang dia tu masuk Islam. Sampailah dia mati, sahabat bagi tahu pada Rasulullah, dia ni belum Islam ya Rasulullah, tapi dia boleh perang dengan kita. Kata Nabi, dia telah Islam sewaktu kita nak datang dalam peperangan ini. Dia tak sempat solat, dia tak sempat sembahyang, dia tak sempat puasa, dia tak sempat buat apa ibadat. Dia dijemput oleh Allah sebagai syuhada, sebagai syahid. Dia masuk syurga. Nabi kata, dia akan masuk ke dalam syurga. Tak sempat buat apa-apa. Ini nama dia rezeki. Nama dia rezeki. Kita yang dah Islam, nak dapat syurga macam mana? Nak dapat syurga dengan amalan kita. Nak dapat ganjaran itu dengan amalan kita. Tidak ada siapa yang boleh tolong kita. Hatta Nabi Muhammad pun tak boleh tolong isterinya Aisyah.
tak boleh tolong anaknya Fatimah melainkan dengan amalan masing-masing. Maka kata Nabi SAW, siapa-siapa yang tiada mahu percayakan Allah dan tiada mahu mempercayakan Muhammad, maka tiada upaya bagi Muhammad melepaskan siapa-siapa kamu daripada azab Allah, jikalau sekalian kamu itu kerabat-kerabat Muhammad yang sehampir-hampir kerabat sekalipun, dia tak boleh tolong. Nabi kata, kalau kamu ni anak aku sekalipun, pada rapat dengan aku sekalipun, kalau tidak ada amalan, aku tak boleh tolong kamu. Jadi tuan-tuan faham daripada hadis ini, dia nak sebut kepada kita, yang membawa kita selamat di dunia dan akhirat ialah amalan kita, bukan pegangan kita, pegangan politik kita, bukan. Kalau tuan-tuan pegang politik mana pun tak semayang, Tuhan tak terima juga. Ni kena clear benda, clear betul-betul. Nabi sendiri kata, hang anak aku pun aku tak boleh tolong hang kalau hang sendiri tidak ada amalan. Apatah kita ni bukan anak Nabi, anak cucu Nabi lagi jauh, maka Nabi pun tak boleh tolong kita jika kita sendiri tidak mempunyai amalan. Amalan tu kita kena kuat. Masalah kita hari ini, kita kadang-kadang tak mementingkan amalan. Yang kita pentingkan ialah jemaah. Saya nak main ceramah sini pun dia buat tanya lagi, saya ni UMNO ke apa? Dalam kereta tadi ada orang tanya saya, ustaz ni UMNO ke apa? Masya Allah. Heran dia tuan. Tak habis-habis. Kalau saya orang PAS pun, semayang tak betul, tak lepas. Kalau saya orang PAS, semayang tak betul, tak lepas saya. Angkat takbir pun tak betul. Allah Akbar. Tak walaupun serban betul-betul dah kepala saya. Tuhan bukan nilai serban, Tuhan bukan nilai janggut. Tuhan nilai ibadah. Jangan elok tu tuan. Sebab kita hari ni kita suka kata yang bukan-bukan. Ya, kita suka menilai orang tanpa memerhatikan kepada amalan kita. Kita suka tuduh orang, cakap yang bukan-bukan. Saya selalu sebut pada tuan-tuan, kita pandai memberikan penghukuman dan penghujahan kepada akidah orang. Kita kata ustaz, orang sana tu dia tak boleh pakai akidah dia ustaz. Sebab siapa tak boleh pakai akidah dia? Sebab dia menolak hudud, dia menolak hukum Islam, akidah dia jatuh. Menolak akidah hukum Islam tu jatuh akidah. Satu hal, betul. Menolak hudud tu salah. Tetapi kita kena ingat, orang itu menolak hudud, kita menolak apa? Dia menolak hudud, kita menolak nikah dua. Kita menolak poligami. Poligami itu dibenarkan dalam syarak. Bila dia menolak hudud, kamu menolak poligami, maknanya dua-dua menolak Quran. Hedwin kata, kita serupa. Sama saja. Saya tak tolak poligami tak. Saya terima poligami. Tuan Haji memang terima poligami sebab Tuan Haji yang nak poligami. Cuba anak Tuan Haji dipinang sebagai isteri nombor 3. Tuan Haji bagi tak? Ambil tapak kejar, pantang tok nenek aku nikah 2-3. Maknanya Tuan Haji dah menolak satu hukum. Jadi kalau kita selalu nampak kesalahan orang, kadang-kadang kesalahan tu dia main pada kita balik. Sebab itu berhati-hati. Menolak Quran bukan makna menolak hudud. Menolak mana-mana ayat di dalam Quran. Ayat Quran kata wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Janganlah kamu tolong-menolong dalam benda dosa dan dalam benda pergaduhan. Allah sebut dalam Quran, jangan kamu tolong-menolong dalam benda dosa dan dalam benda pergaduhan. Quran larang kita bergaduh. Quran larang kita menolong pada benda dosa. Kalau kita menolong pada benda dosa dan menolong dalam benda permusuhan, maknanya kita dah menolak satu ayat dalam Quran. Samalah dengan orang yang menolak hukum qisas dan sebagainya. Jadi kena berhati-hati tuan-tuan. Kalau kita kata akidah orang tak betul, mungkin kita juga mempunyai akidah yang tak betul. Kalau kita kata bahawa orang lain itu menolak Quran, mungkin kita juga menolak Quran dalam bentuk yang lain daripada orang lain yang menolak Quran. Yang kita hanya nampak salah dia, tapi kita tak nampak salah kita. Bukankah dalam Quran sebut jangan mengumpat? Kita juga mengumpat, maknanya kita telah menolak Quran. Dalam Quran sebut jangan memfitnah orang, kita memfitnah orang. Maka kita juga dikira menolak Quran.
Jadi orang hari ini hanya nampak menolak hudud itu saja, tergelincir akidah. Sebenarnya menolak ngumpat, menolak fitnah dan sebagainya juga merupakan tergelincir akidahnya. Kerana mengumpat fitnah bermusuh itu juga perkara yang disebut oleh Allah di dalam Quran. Tolong berhati-hati. Jangan cepat memberi markah kepada orang. Setengah orang ni tuan-tuan, mulut dia mulut automatik. Bukan kereta aja auto, mulut tu auto. Dengar aja pak bagi hukum, dengar aja pak bagi hukum. Mudah sangat mengeluarkan hukum. Sedangkan kita ni berhati-hati. Hukum itu ialah hak Allah. Kita tak boleh sewenang-wenang memberi hukum. Sebaliknya kita berhati-hati. Bercakap dengan sopan, bercakap dengan baik. Baru kita boleh faham. Di sini Nabi ajar pada kita. Aku ni Nabi, kata Rasulullah. Kamu tu anak aku. Kamu tu mak nakkan aku. Kamu ni isteri aku. Kamu ni anak cucu aku. Aku tak boleh tolong kamu jika kamu sendiri tidak mempunyai amalan-amalan yang kamu bawa sebagai bekalan di hari kiamat. Tak usahlah kata dan minta pada aku melepaskan azab Allah di hari kiamat. Dan yang boleh sekalian kamu minta pada aku, dan aku boleh beri hak aku apa yang ada. Yang kamu nak minta pada aku sekarang, minta di dunia. Yang ni aku boleh bagi. Tu pun apa yang aku ada. Minta roti aku boleh bagi roti. Minta susu aku boleh bagi susu. Apa yang aku ada aku boleh bagi. Di hari kiamat tak boleh minta lah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, orang yang boleh melepasi titian sirah. Saya dah baca satu ustaz mana pula, Datuk pula. Ni Datuk pula. Dia kata mana ada titian sirat. Titian siratul mustaqim tu mana ada. Dia tulis buku ke apa ke, dia mengajak baru ni apa lah. Titian siratul mustaqim tu tak ada. Dia tak pernah jumpa. Hang tak pernah jumpa, duduk diam-diam, orang lain jumpa. Saya ikut bengang tuan-tuan, pokok. Satu ustaz dia mengajar. Dia kata mana ada larangan puasa hari Jumaat. Mesti berkawan dengan hari Khamis. Ataupun diikuti dengan hari Sabtu. Nak puasa-puasa saja. Dia boleh kata, kita ni boleh puasa hari Jumaat semata-mata. Dia kata mana ada hadis. Tak jumpa hadis, duduk diam-diam. Tak jumpa tanya. Mari anak murid dia main jumpa kat saya. Dia kata, ustaz betul ke kita ni tak boleh puasa sunat? Kita boleh puasa sunat semata-mata hari Jumaat. Saya bacakan dua hadis. Saya buat keluar kitab ni hadis dia. Kedua-duanya hadis sahih. Saya kata ni hadis pertama. Isteri Nabi. Isteri Nabi ni puasa. Nama isteri Nabi ni Juwairiyah Al-Harith. Dia balik ke rumah. Nabi balik ke rumah Juwairiyah. Nabi tanya pada isteri dia. Mai makan sekali. Isteri dia kata, saya puasa hari Jumaat. Nabi tanya dekat Juwairiyah, semalam kamu puasa tak? Semalam tak puasa. Besok puasa tak? Besok cadang tak mau puasa. Kalau begitu, buka puasa. Mari kita makan sama-sama. Itu hadis Nabi suruh Juwairiyah buka puasa hari Jumaat. Sebab semalam hari Khamis dia tak puasa. Besok hari Sabtu dia tak cadang nak puasa. Maka satu lagi hadis sahih menjelaskan, jangan puasa macam orang Yahudi yang semata-mata puasa hari perayaan mereka. Hari Sabtu ni perayaan ni hari Yahudi. Hari Ahad adalah hari perayaan mingguan orang Nasrani. Mereka ni puasa pada dua-dua hari. Kalau kamu nak puasa, kata Nabi pada hari Jumaat mesti ada kawan. Sama ada sebelum dia hari Khamis atau dikawan dengan dia hari Sabtu. Kenapa yang makruh puasa sunat pada hari Jumaat? Kerana hari Jumaat ialah hari untuk beribadat. Zikir, baca Quran. Zikir, baca Quran, sembahyang, pergi masjid awal. Beribadat banyak-banyak. Kalaulah kamu puasa, badan kamu jadi lemah. Kamu kerja tidur saja. Akhirnya tidak ada ibadah. Sedangkan hari Jumaat adalah hari ibadah mingguan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita ni tak jumpa dalil, tak jumpa hukum, jawab wallahu a'lam. Kan manis bahasa dia. Saya tak dapat jawab wallahu a'lam, tunggu saya baca dulu, tak pun saya tanya ustaz-ustaz lain. Minta maaf.
Ini terang-terang tu jawab. Tidak ada titian sirat. Hang tak baca kitab lah. Kalau tak jumpa kitab, duduk diam-diam. Bila kita keluarkan fatwa, keluarkan hukum, pergi cakap pula dalam TV, pergi keluar pula dalam paper, orang pegang cakap kita. Bila ustaz lah buat keluar hadis, buka kitab tunjuk, akhirnya jadi malu kita. Sebab tu berhati-hati. Jangan cepat-cepat buat keluar satu-satu benda yang boleh menyusahkan masyarakat. Penceramah yang baik, guru yang baik, guru yang memahamkan orang yang belajar. Bukan guru yang memeningkan kepala orang yang belajar. Ini bila anak murid keluar tu tak dapat satu kepastian. Boleh ke? Boleh ke? Tak boleh ke? Tak boleh ke? Tak dapat jawapan. Itu bukan guru. Guru ialah anak murid keluar daripada pintu. Semua anak murid puas hati. Aku faham, hari ni dapat jawapan. Itu baru nama dia ustaz. Itu baru nama dia penceramah. Bukan anak murid keluar dalam keadaan tak puas hati. Pelik sungguh. Pelik sungguh. Akhirnya kita dah jadi menimbulkan kekeliruan kepada masyarakat. Baik. Mintalah oleh sekalian kamu daripada aku. Hartaku sekehendak kamu. Nescaya kamu dapat. Tetapi azab Allah, jika kamu minta tolong lepaskannya daripadanya, tentulah aku tidak akan terlepaskan, melainkan kemudian daripada Islam sekalian kamu. Walaupun di hari kiamat, kata Nabi, aku tak boleh tolong. Ustaz, saya ada baca satu hadis. Dia kata Nabi boleh tolong. Nabi boleh tolong, nama dia syafaat. Syafaat macam mana cerita pula Ustaz? Syafaat ini ialah pertolongan. Orang yang boleh bagi syafaat ada 4. Pertama, para nabi. Itu orang yang boleh memberi syafaat. Kedua, orang yang dipanggil sebagai siddiqi, orang-orang yang benar. Yang ketiga, orang-orang ulama. Yang keempat, orang-orang yang baik muamalahnya sesama manusia. Ada 4 golongan ini boleh memberi syafaat. Ada hadis kata mereka ni boleh bagi syafaat antara seorang sampai 3 orang. Ada yang kata boleh bagi syafaat 10 orang. Dan Nabi Muhammad diberi pilihan. Diberi pilihan di dunia. Sama ada nak mengampunkan dosa umatnya ataupun memberi syafaat di hari kiamat. Nabi Muhammad memilih yang kedua, memberi syafaat di hari kiamat. Nak tolong umat dia di hari kiamat. Jadi tuan-tuan, bila keadaan sejengkai matahari di kepala, ada yang kata sejengkai ni sejengkai 1 mil. Ada yang kata 1 mil ni maknanya 1 batu. Ada yang kata matahari di kepala ini sebesar atau sepanjang celak mata. Kita ada celak mata tu, panjang tu ya celak mata tu. Celak mata yang kita beli dengan apa nama yang style dulu-dulu, yang ada sarung dia, yang ada besi dia, tembaga. Panjang itu je, panjang celak mata. Matahari sejengkai di kepala. Maka pada masa itu, umat Nabi Muhammad, umat manusia ni dalam keadaan terseksa. Dengan peluhnya, dengan azabnya, lama nak tunggu pula untuk dipanggil, dihisab. Maka mereka pun berpakat-pakat. Jomlah kita jumpa mana-mana Nabi yang boleh tolong kita. Sampai bila kita nak beratur panjang macam ini? Sampai bila kita nak berhimpun lama-lama di padang mahsyar macam ini? Maka mereka pun pakat. Jom kita cari Nabi Adam alaihissalam. Ambil keputusan cari Nabi Adam. Dalam duk cari itu jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, engkau adalah bapa kami. Engkau adalah manusia yang awal-awal diciptakan. Engkau lah manusia yang ditiupkan rohnya oleh Allah kepada kamu. Kamu nampak tak kami ni dalam keadaan azab? Boleh tak minta kepada Allah supaya ringankan azab kami dan cepatkan hisab kami? Supaya senang kami ni tahu syurga atau neraka. Nabi Adam kata apa? Wahai manusia, hari ini adalah hari yang paling Allah murka. Dan Allah tidak pernah murka melainkan macam hari ini. Hari ini hari yang paling Allah murka sekali. Aku tak berani jumpa Allah. Sebab Allah pernah murka pada aku. Aku pernah dilarang makan buah. Aku makan buah itu. Aku malu jumpa Tuhan. Nafsi, 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 kata Nabi Adam. Aku punya hai, aku punya hai. Hampa punya hai. Nabi Adam tak mau tolong kita.
Sebab kata dia, aku makan buah yang dilarang sekali seumur hidup. Nabi Adam, dia makan buah yang dilarang sekali seumur hidup dia. Dia sudah malu jumpa Allah. Kita makan benda yang dilarang berapa kali ya? Rasuah berapa banyak dah lalu? Berapa banyak dah rasuah kita tiba? 10 ringgit pun balon. 10 juta lagi siapa? Apa nak jawab dengan Allah dia tuan-tuan? Berapa ramai orang yang pergi makan benda yang tak betul. Orang lain dapat korban sekilo, dia dapat 5 kilo. Orang lain sekilo je, dia 4 kilo lebih. Anak dia 3 orang, isteri dia seorang balon. 4 kilo orang balik, campur dengan dia 5. Tak apalah isteri dia pergi kutip daging korban. Ni yang kilo. Baik punya kilo. Sambil duduk timbang, sambil masuk uang meja. Sambil duduk timbang, sambil masuk dalam beg. Beg datang kosong, balik berat saja. Buat balik, pergi tuang atas meja. Ya Allah abang, banyaknya rezeki. Subhanallah. Tu nak jawab apa tu? Kita duduk curi korban punya daging. Tak malu lah kita tuan-tuan. Makan harta anak yatim. Tuan-tuan pergi semayang mayat. Bila semayang mayat hamba Allah tadi, isteri dia buat keluar duit daripada bank. Pergi cocok duit dia. Duit arwah. Ditukar nok RM5. Boleh sampul. Bagi orang semayang mayat dapat duit. Sedangkan duit itu adalah duit anak-anak yatim. Tuan-tuan dapat RM5. Alhamdulillah. Dapat RM1. RM1 je. Sedangkan tu bukan duit orang mati. Itu duit anak yatim. Itu boleh masuk ke nurul tahlil. Gunakan duit si mati. Tak takutkah jumpa Tuhan tuan-tuan? Berapa banyak orang ini mencuri. Balon sana, curi sini, rompak sana. Apa nak jawab? Kita ambil harta pusaka tak betul. Pembahagian harta pusaka tak betul. Kita makan tanpa minta izin daripada tuan dia. Daripada tuan dia. Kita mencuri, merembat saja. Umur 16 tahun dah cukup umur. Kita lalu depan rumah Pak Mat Tempel, kita curi dia punya rambutan. Sampai sekarang tak minta halal pada Pak Mat Tempel. Apa cerita ni tuan-tuan? Kemudian Nabi Adam kata hampir jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh boleh tolong kamu. Pakat ke selerak jumpa Nabi Nuh. Nabi Nuh kata aku ada masalah. Ingat koma aja ada masalah. Apa masalah kamu Nuh? Bukankah kamu Adam nombor 2? Bapak kami nombor 2. Bapak kami nombor 1 Adam. Mati seluruh keturunan Adam. Yang tinggal satu kapal yang dibawa oleh Nabi Nuh. Ini adalah bapak nombor 2. 80 orang ini adalah generasi kedua. Daripada sini lahirnya manusia yang lain. Kata Nabi Nuh, Allah pernah tegur aku. Sebab aku mendoakan kepada anak aku yang bukan Islam. Bila aku kata anak, naiklah dalam kapal. Nanti boh datang, banjir datang, tenggelam kamu. Anakku jawab, tak apalah bapak. Saya naik bukit, tak ada yang tenggelam bukit. Bapak jawab, Nuh jawab, naiklah. Hari ni banjir luar biasa, lain macam. Kata anak Nabi Nuh hidup. Bapak naiklah kapal bapak tu. Saya boleh panjat gunung. Akhirnya anak dia lemas depan mata dia. Tenggelam dalam lautan yang menggila. Lalu Nabi Nuh tadar tangan, ya Allah. Ampunkanlah anak aku, ya Allah. Dia tu anak aku, ya Allah. Allah turun ayat. Dia tu bukan daripada anak kamu. Bila dia kufur kepada Allah, dia bantah Allah, dia bukan anak kamu. Yang kamu doa berjaya. Tuhan marah pada Nabi Nuh alaihissalam, tegurnya. Satu kali Nabi Nuh doa pada orang, padahal doanya baik. Doanya baik, minta ampun orang pun salah. Sebab anak dia tu tak nak ikut Nabi Nuh. Minta ampun pun kena tegur dengan Allah. Bayangkan kita hari ni doa sesama Islam, berapa banyak doa jahat. Hilang kasut pun doa. Baca Yasin, balik rumah. Hai abang, tak baca Yasin di masjid. Dia rumah sambung pula isteri tadi. Kasut abang hilang. Abang nak baca Yasin, dia buncit perut orang yang curi kasut abang. Astaghfirullahalazim. Dia ingat Quran tu turun untuk membuncitkan perut orang. Berapa banyak orang yang doa padan muka, celaka, padan muka, mampu pergi, biar dia rasa.
Tuan-tuan nak jawab apa depan Tuhan? Tuhan tanya. Apatah lagi kita minta kehancuran sesama Islam? Tak bolehkah kita doa, tukar doa? Daripada doa minta kehancuran sesama Islam, buat sembahyang hajat, ya Allah, berikanlah hidayah kepada mereka, ya Allah. Bukankah itu yang Nabi doakan dan diajar? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah hidayah kepada kaum aku, kerana mereka ini orang tak tahu. Nabi tak doa kehancuran kepada sesama Islam. Tetapi kita gamak doa. Bila jadi benda tak elok kepada dia, hancur. Kita ucap kehancuran. Ada 2 bulan, sebulan yang lepas, kakak saya ni cikgu sekolah. Bila dia cikgu sekolah, dia buat jamuan akhir tahun untuk budak-budak asrama dia. Pakailah tray-tray makanan yang bawah dia ada lilin, nak bagi hangat. Toki kedai kata jangan pakai lilin, ini lama punya mah. Lilin ni taklah tahan lama, ini you pakai ini balai punya, ini gel punya. You kasih taruh ini dalam mangkuk, you kasih api, dia menyala lama. Kawan ni pun beli, pasang gel, pasang api. Gel tu keluar meletup, berbual, meletup kesepak di kepala. Meletup di kepala, keluar paper tu. Paper muka depan, berita pun muka depan. Glamour tuan-tuan. Jadi tuan-tuan kalau nak glamour, minta-minta lah kebakar muka. Keluar dalam satu laman blog. Laman blog ni kalimah di atas dia, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Perjuangan kami Islam. Dia tulis di situ apa? Adik Ustaz Kazim terbakar muka. Bukan adik saya, tu kakak saya. Fakta tak betul. Islam apa? Islam fakta mesti tepat. Benda yang tak tahu jangan cakap. Rupa-rupanya Ustaz Kazim ni ada adik lagi, ustazah juga kita dia. Baru-baru ni terbakar muka dia. Padan muka Ustaz Kazim. Astagfirullahaladzim. Saya tak terbakar muka, kenapa muka saya pula dipadankan? Kalau padam, bukan kakak saya lah. Inilah peringatan kepada Ustaz Kazim. Janganlah jadi pencacat. Subhanallah. Bodoh punya blog. Blogger ni bodoh. Tuan. Inilah yang menjadikan orang benci pada Islam. Jenis-jenis blogger macam ini. Tak mencerminkan Islam, tak tunjukkan akhlak Islam yang baik. Bila orang membaca macam ni, orang tak kata pada dia, orang kata parti yang hang perjuangkan. Dibubuh lambang parti di atas dia pula. Orang akan kutuk parti. Sebab tu parti ni lambat nak menang. Lambat nak menang sebab apa? Kerana ada orang-orang yang merosakkan perjuangan parti. Lambatnya kemenangan sebuah parti bukan kerana tak betul parti itu, kerana orang yang mendokongnya itu tak betul. Saya tak kata tuan-tuan. Orang lain kan kata, apa ni kawan ni muka terbakar, bulu kening terbakar, rambut terbakar, muka terbakar, hidung terbakar, mata terbakar. Boleh kata padan muka? Mana di ayat Quran, allazina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ayat itu? Ada Nabi kata, allazina idza asabathum musibah qalu padan muka ada? Tak ada. Inilah yang merosakkan tuan-tuan. Yang orang makin benci pada ini. Ini sifatnya. Sebab tu kalau saya pimpinan parti, saya arahkan tutup laman blok ni. Hang punya baca lah parti kami tak menang-menang. Elok nak menang kalah. Asal kalah menang. Asal menang kalah pula. Pasal hang punya baca. Yang kita ni, jenis-jenis ustaz macam saya ni, cerita Islam tu bagus. Islam ni hebat. Islam tu bagus. Kamu pula tu buat yutan pula, Islam tu buruk pula. Dengan akhlak penulisan, dengan akhlak cara menulis dan sebagainya. Sampai bila ustaz dia nak selesai kerja dia? Sampai bila ustaz-ustaz dia nak cerita, nak habis cerita Islam ni bagus, Islam ni bagus, Islam ni bagus. Bagus tentang Islam ni ustaz tu ajak. Bila dia buka internet, bila buka dengan laman blog, haram jadah, maki, celaka, haram jadah, maki, apa dah? Ni yang jauh. Nabi Nuh kata, nafsi, nafsi, nafsi.
Apa tu cari Nabi lain? Aku pun tak lepas. Nabi tegur aku, doa orang. Jumpa Nabi Ibrahim. Dia pun kata, wahai Ibrahim, anta Khalilullah. Kamu ni kekasih Allah. Apa yang kau minta semua Allah makbulkan, wahai Ibrahim. Tolonglah syafaatkan kami. Tolonglah kami. Kami dah tak tahan, wahai Ibrahim. Nabi Ibrahim kata, sebenarnya aku pemalu jumpa Tuhan. Kenapa pula Ibrahim? 3 kali saya bohong. Nabi Ibrahim umurnya hampir 400 tahun. Seumur hidup dia 3 kali je bohong. Hari ni tuan-tuan berapa kali bohong? Hari ni saja. Tu saya tanya semalam. Hari ni saja berapa kali dah kita bohong? Masya Allah. Pakcik minta duit pakcik. Tak ada duit. Dalam poket 200. Tak ada duit lagi. Bohong. Jumpa tepi jalan tu. Kemana pakcik? Tak pergi masjid ke? Malam ni Ustaz Kaya dah. Pakcik ada hai. Ada hai apa? Balik rumah duk menung. Duk tunggu Kelantan lawan Kedah. Piala Mah Raja-Raja. Subhanallah. Bohong ni tuan-tuan. Bohong dengan isteri. Bohong dengan pak. Bohong dengan mak. Bohong dengan suami. Tak malukah mengajak Tuhan? Ustaz. Ya. Nabi Ibrahim pun bohong. Kalau Nabi Ibrahim bohong, saya pun nak bohong. Tengok apa jenis Nabi Ibrahim bohong. Bohong pertama, menyelamatkan akidah. Sebab Raja Namrud suruh sembah Tokong. Dan Raja kata, semua rakyat beta, jom kita pergi sembah Dewa Ra, Dewa Matahari. Nabi Ibrahim kata, tak paksa aku ni nak sembah Tokong ni pula. Nabi Ibrahim buat excuse. Dia bagi MC. Dia kata, saya sakit taun, tak dapat pergi. Pada masa itu penyakit taun adalah penyakit yang paling dibenci. Kalau siapa yang ada penyakit taun, dia halau keluar. Mereka pun kata pada Nabi Ibrahim, hang jangan pergi. Nanti berjangkit satu kampung pula. Nabi Ibrahim pun kata, yes, selamat. Bila duduk seorang-seorang tuan-tuan, apa yang kita boleh buat? Cuba tuan-tuan duduk seorang-seorang dalam bilik hotel. Tuan-tuan pergi kursus. Nak lapor diri pukul 8 malam. Kursus bermula 8 malam. Sampai 2 petang. Tuan-tuan nak buat apa? Tak membuka tingkat. Tengok. Bola renang tak ada pula. Leceh semua. Buka TV pun jemu. Buka TV. Salah. Tak lagi buka peti sejuk. Tengok kacang ada ke tidak. Tutup balik. Tak lagi buka almari sini. Buka laci sini. Itu kalau duduk seorang-seorang. Nabi Ibrahim duduk di seorang-seorang dia. Dia nak buat apa? Dia tengok berhala ni banyak gila. Dia ambil kapak, di kapaknya habis berhala-berhala kecil. Tinggal berhala yang paling besar. Disangkutnya di tangan berhala paling besar. Balik raja tengok hancur segala berhala. Raja tanya, siapa yang buat ni? Mereka jawab, ni Ibrahim lah tuanku, dia seorang yang tak pergi. Kita semua pergi. Panggil Ibrahim. Kamu buat? Tidak. Apa yang kamu tak buat? Kamu seorang yang tak pergi. Kalau saya buat, mestilah kapak tu ada di tangan saya. Seorang ni siapa yang megang kapak? Dia lah yang buat. Nengok-nengok kapak yang paling besar. Yang paling besar berhala yang pegang kapak. Itu dia yang buat ni. Tengok dia pegang kapak. Raja Namrud kata, kamu ni bodoh benar Ibrahim. Adakah batu, kayu, pak berhala yang keras ni boleh hancurkan yang kecil-kecil? Kalau gitu, tuanku lah bodoh. Tuanku sembah benda yang tak boleh buat apa-apa. Bohong kali kedua. Salah ke dia? Tak salah. Kali pertama menyelamatkan akidah. Kali kedua nak bagi tahu sembahan Namrud tak betul. Bila dibakar tak terbakar. Dihalaunya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bawa isteri yang pergi ke negeri lain. Berhijrah ke negeri lain pula. Bila sampai di negeri yang mana rajanya suka merampas isteri orang. Mana isteri yang cantik dia rampas. Bila sampai dekat immigration nak cop, pegawai immigration tanya, siapa ni? Perempuan belakang kamu ni? Adik kamu ke, mak kamu ke, isteri kamu? Nabi Ibrahim kata, ni adik. Cakap betul-betul adik ke isteri? Adik. Masa tu bukannya ada mic card. Bila sebut adik-adik ya. Padahal dia tu isteri. Kenapa dia sebut adik? Sebab nak menyelamatkan. Sebab rajanya suka mengambil isteri orang. Akhirnya selamatlah Nabi Ibrahim. Taklah dia rampas isterinya.
Itulah 3 kali Nabi Ibrahim berbohong. Bayangkan tuan-tuan. Pun malu jumpa Allah. Kita punya banyak berbohong. Nega bohong. Dia barang bohong. Dengan anak kecil bohong. Dengan kucing pun bohong. Tak malu kan? Kucing tu lapar. Kita ambil tulang. Kita bagi dekat dia. Nyau. Nyau. Kita pun lempar. Kucing pun cari. Tengok-tengok tulang. Macam mana nak masuk syurga kalau dengan kucing pun kita tipu? Nabi Ibrahim kata ambil cari Musa. Musa kata aku pun tak boleh tolong. Aku tumbuk orang. Macam mana aku nak jawab depan Tuhan? Nabi Musa tumbuk pasal apa? Sebab orang Fir'aun, keturunan Fir'aun, dia ragging keturunan Bani Israel. Depan Nabi Musa, dia tengok bangsa Tibeti ni tumbuk orang bangsa Bani Israel. Nabi Musa ni tak apa hati. Semua damai, tak mau damai, dia bagi sebiji, terlentang hamba Allah. Dia repot pada Fir'aun. Fir'aun kata tangkap Nabi Musa. Nabi Musa pun lari ke satu negeri yang lain. Dengan sebab itulah dia malu jumpa Allah. Sebab dia pernah tumbuk orang. Sedangkan tumbuk orang itu bukan kerana apa? Kerana nak meleraikan pergaduhan. Orang tu bala Nabi Musa balas balik. Kerana mempertahankan diri. Macam mana kita nak jumpa Allah? Anak kita pukul tanpa sebab. Anak kita ambil 20 sen. Dia calak kereta Myvi kita. Tak guna punya anak. Rotan 10 kali di tangan. Pecah tangan anak. Tuan-tuan tak takut tak jumpa Allah? Budak 2 tahun. Dia tahu apa? Pecah tangan anak. Kena jahit. Kena kadang-kadang bernanah. Kadang-kadang berjahit. Kadang-kadang patah. Nak repair macam mana kalau tangan anak patah? Berjahit. Sakit. Cat. Ganti balik pada kereta yang dicalarkan. Ada mak bapak sanggup pukul anak. Saya tengok dalam YouTube. Tengok dalam Facebook. Gambar pembantu rumah pijak budak. Tak lalu makan satu malam bersama saya. Tak gambar. Isteri saya tengok pun teriak tak lalu makan. Sebab apa? Tengok pembantu rumah ni pijak budak dalam bilik air. Dibasuh dengan kaki, disepak dengan kaki, diambil gayung cebok tu, disumbat dalam mulut budak. Budak ni bangun telur hoyang, dia tolak lagi. Tuan-tuan pasang lah CCTV yang mana ada pembantu rumah. Saya kalau saya mengenangkan laptop tu saya punya. Kalau orang lain punya saya sepak lama juga. Geram. Budak umur tahun lebih 2 tahun kena seksa, kena dera. Apa dia boleh tahu? Penumbuk kita ni sama betul dengan muka dia. Kita gamak tumbuk dia, kita gamak pukul dia. Nak jawab apa depan tu? Itu yang dera anak. Itu yang dera isteri. Yang pukul isteri, yang sepak isteri, yang terajang isteri dia. Nak jawab apa depan Tuhan? Yang pukul suami. Itu satu hal pula. Dikejarnya suami dengan pedang samurai. Tuan-tuan yang mana ada kering, yang mana ada pedang yang duk gantung di rumah, di dunia tu baik simpan. Tuan. Itulah senjata kerja suami. Jaga-jaga lah. Ada sahabat saya, dia minta menikah lain. Minta izin, gentleman. Saya tak buat senyap-senyap pun boleh. Tapi saya ni jenis, kan kita minta izin sah, minta hormat punya. Dapatlah, dapat apa? Batang mok pun tak. Dia kata 2 kali batang mok di belakang ni tak. Astagfirullahaladzim. Batang mok ni tak. Kata abang buat apa? Dia pergi report polis. Polis bertanya isteri saya, hang ni gila ke apa? Subhanallah tuan-tuan. Batang mok di balonnya suami dia. Dia pernah rajak lelaki dia. Apa yang kita buat ini Tuhan persoal. Nabi Musa kata hang jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Isa. Nabi Isa kata aku tak boleh. Aku malu jumpa Tuhan. Sebab ramai di kalangan manusia menganggap aku anak Tuhan. Mereka sembah aku sebagai Tuhan padahal aku bukan Tuhan. Aku malu. Apa pun nak jawab depan Tuhan. Padahal bukan salah Nabi Isa. Bukan salah. Bayangkan tuan-tuan. Berapa banyak manusia hari ini menganggap kita ni sebagai Nabi.
menganggap kita ni diagung-agungkan lebih daripada sepatutnya. Kenapa betulkan balik? Dulu waktu saya mengajar tahun 90-an, orang pakai duk cium tangan saya. Saya kata kalau tuan-tuan nak saya mengajar di masjid tuan-tuan, tolong jangan cium tangan saya. Kalau tuan-tuan duk cium lagi, saya berhenti mengajar. Kita tidak mahu perdewaan berlaku. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Sebab ada orang yang mengambil pendeta-pendeta, yang mengambil ulama-ulama di kalangan mereka sebagai Tuhan mereka. Apa yang dia buat semua betul. Tak boleh bantah, tak boleh kata apa. Betul belaka. Kalau orang tegur dia pun orang tu yang salah, dia betul. Itu nama dia pendewaan. Nabi Isa malu jumpa Allah sebab orang dewakan dia. Padahal bukan dia minta, pun dia malu. Bayangkan kita ni tuan-tuan, kita tak layak didewakan. Kita tidak layak diagungkan. Kita membiarkan orang mengagungkan kita, akan disoal di hari kiamat. Raja Abdullah, King Arab Saudi. Apa yang Raja Abdullah buat? Mula-mula dia dilantik menjadi pemerintah Arab Saudi. Nombor satu, dia minta jangan siapa cium tangan dia. Yang kedua, jangan siapa cium dada dia. Dia minta jangan. Orang Arab kalau pemimpin, dia akan cium di dada pemimpin. Jangan. Tolong jangan cium tangan, tolong jangan cium dada. Dia sendiri minta. Dia minta berhenti ceramah sekarang. Dah saja melawak. WKW 1515. Tolong alihkan kenderaan depan pintu masuk. WKW 1515 WHC 2285. WKW 1515 WHC 2285. Tolong ubah kenderaan. Jadi tuan-tuan, kalau kita ni orang dah dewakan, kita sendiri cakap. Saya cakap tuan-tuan, saya tak bagi cium. Jangan duk cium tangan saya, jangan duk ambil berkat pada saya apa, tak ada berkat apa pada saya. Dia pun kata, Ustaz, bekal Ustaz yang minum tu kami nak ambil sikit, tak payah, saya nak minum habis, saya dah agak. Oh, dia pun duk tunggu ayat kita ni. Saya tak mau. Bukannya ada apa berkat apa. Tidak ada. Jangan duk agung-agungkan. Saya manusia biasa. Dan orang yang rasa diagungkan macam itu pun kena bagi tahu pada pengikut dia, saya orang biasa. Jangan diagung-agungkan saya. Esok saya nak jawab apa? Jangan sampai jadi merak, jadi bangga, jadi takjub. Salah tuan-tuan. Nabi Muhammad bila dia berjalan, orang bangun, dia berhenti. Nabi kata, duduk. Aku bukan raja yang kamu nak bangun-bangun. Kalau Nabi pun tak bagi bangun, raja apatah lagi, pemimpin apatah lagi, ulama apatah lagi. Sebab itu tuan-tuan, berpada-pada, jangan sampai pada satu tahap mendewa-dewakan, mengatasi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengatasi daripada Allah Rabbul Jalil. Berhati-hati. Baik, Nabi Isa kata hampir jumpa Nabi Muhammad. Maka berdereklah kita ni pergi jumpa Rasulullah. Bila pergi jumpa Rasulullah, Nabi tanya, ni awak ramai-ramai ni? Kata dia, ya Rasulullah, kau pun tengok kami. Kami ni panas ya Allah, kami ni seksa ni ya Rasulullah, kami ni seksa ya Rasulullah. Tolonglah, cepatkan ya Rasulullah, tolonglah, kami tak tahan tak. Nabi bila dengar macam itu, tanpa banyak soal, Nabi pergi ke pintu syurga, Nabi ketuk pintu syurga. Nabi sujud depan syurga. Sampai Allah kata pada Nabi Muhammad, irfa' ra'saka ya Muhammad. Angkat kepala kamu wahai Muhammad. Hari ini bukan hari untuk semayang. Hari kiamat ni bukan hari untuk ibadat. Hari ini hari pembalasan. Apa sebab kamu sujud wahai Muhammad? Saya minta pada Allah, ni umat saya di belakang ni, mereka dah tak tahan dah hisap. Boleh tak mereka ni dia tanpa hisap masuk syurga? Maka Allah Ta'ala pun kata pada Nabi, disebabkan aku kasih pada kamu, maknanya aku kasih pada umat kamu ya Muhammad. Bawalah mereka masuk syurga tanpa hisab. Ini nama dia syafaat. 70,000 masuk syurga tanpa hisab. Malam ni saja ada 1,000.
Ni nak kira daripada zaman sahabat lagi ni 70,000 je. Layakkah kita? Nabi kata setiap 1,000 boleh bawa 70,000 yang lain. Setiap 1,000 boleh bawa 70,000 dia kaut sekali. Dengan izin daripada Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang bertakwa. Sebab itu orang yang bertakwa masuk syurga tanpa hisab. Yang inilah yang kita nak. Sebab itu dalam tiap-tiap hari Jumaat imam akan berkata, ittaqullah, bertakwalah kamu pada Allah. Itulah sebab dia. Mudah-mudahan kita jadi orang yang bertakwa dan kita boleh masuk syurga tanpa hisab. Nabi tolong kita. Tolong itu atas amalan kita. Bukan tolong saja. Berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi. Atas amalan kita, Allah mudahkan kita. Sebab semuanya telah mencukupi. Semua kehendak telah pun ada. Baik, bermula ini hadis adalah Hasan lagi gharib. Baik, hadis yang kedua malam ini. Bab ke-20. Bab ma jaa fi fadlil buka min khasyatillah. Bab yang telah menyatakan hadis yang membicarakan kelebihan menangis kerana takutkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita baca dahulu hadisnya. An Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yalijun nar rajulun baka min khasyatillah hatta ya'ud al-laban fi at-tar'i wa la yajtami'u ghubbarun fi sabilillah wa dukhanu jahannam. Daripada Abi Hurairah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada masuk neraka laki-laki yang menangis kerana takutkan Allah sehinggalah kembali susu dalam ambingnya, dan tiada berhimpun debu pada sabilillah dan asap jahannam. Nabi berkata, orang yang menangis kerana takutkan kepada Allah tidak akan masuk neraka. Seperti mana tidak boleh masuknya susu dalam kantung susu. Kita perah susu kambing, kita perah susu lembu, kita nak masukkan balik dalam kantung dia, tak boleh masuk. Begitulah orang yang menangis kerana takutkan Allah takkan masuk neraka. Macam mana takkan masuknya susu dalam bekasnya. Dan tiada berhimpun debu pada sabilillah, dan tiada terkena dengan asap jahannam sekalipun. Hadis yang kita baca ini adalah hadis yang hasan lagi sahih. Wahai saudaraku, takutkan Allah, yakni merasa hebat akan kebesaran Allah. Dan makna takut kepada Allah ialah takutkan azab Allah. Ini dipanggil sebagai azab. Kadang-kadang kita faham azab ni musibah. Musibah lain. Musibah ni kadang-kadang dia ada hikmah. Sebab tu dia sebut allazina idza asabathum. Dia tak kata allazina idzal azab. Dia tak sebut orang yang ditimpa azab, tidak. Dia sebut musibah. Tuan-tuan balik rumah, buka kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali punya kitab. Saya nak datang tadi, ada satu hamba Allah tengah duduk gantung banner, jom ngaji kitab Ihya Ulumuddin. Oh, dia ajak mengaji, bagus. Duduk sampai maghrib tadi, ajak mengaji kitab Ihya Ulumuddin. Saya tak pasti di masjid mana dia ajak mengaji. Bagus, Imam Ghazali punya kitab. Itu Ihya Ulumuddin. Saya cerita malam ni Minhajul Abidin. Tuan-tuan buka dalam bab musibah. Kata Imam Ghazali, musibah manusia ni ada 5. Manusia ni ditimpa musibah ada 5. Azab ni tuan-tuan, azab kubur. Dia tak sebut musibah kubur. Musibah tu ada benda sebalik dia. Azab ni memang Allah Ta'ala nak bagi. Pertama kata Imam Ghazali, musibah yang menimpa manusia ialah berlakunya kemalangan sewaktu perjalanan atau sewaktu bermusafir. Kedua, apabila ditimpa kebutaan selepas celak. Asalnya celak jadi buta, musibah. Ketiga, mati di waktu muda, musibah. 4, miskin ketika tua. 5, hina selepas mulia.
ditimpa kehinaan selepas diberikan kemuliaan. Inilah dia musibah. Orang dulu-dulu bila kaji kitab ni, dia ikut pahaman dulu-dulu. Tapi kita ni makin lama makin maju, makin lama makin moden, makin terbuka pemikiran, makin jauh pemandangan, makin luas pengalaman. Saya tadi sampai dekat hotel, tengok satu perempuan pakai, ya Allah, baju atas ni tak ada, main bentang dada, skirt pula tu. Allah. Dalam hati saya kata, inilah dia arus kemodenan. Sampai tak malu. Kita lagi piah ni pula malu tengok dia. Allah. Patutnya dia malu tengok kita. Kita pula jatuh malu pula. Saya pergi berdiri depan klinik. Tengok satu makcik duk letak kepala di atas negro. Demam kot makcik tu. Negro. Yang mana faham? Tak faham sudah. Lamberok duk tidur, ya Allah. Mengandung tak orang tua ni. Tua dah tuan-tuan, 60 lebih. Duk bermesra dengan negro lagi. Dah berapa ribu lah dibuatkan investment pada negro. Duk cerita berkali-kali dah. Kena tipu. Dah jalan juga. Bangga je dapat boyfriend negro. Kalau nak bandingkan negro tu dengan saya, menang banyak saya ni. Komang-komang saya ada maikat, tuan-tuan. Senang maikat ni kalau ada. Tapi nak buat macam mana tuan-tuan? Love is blind. Kita tak boleh kata apa. Cuba tuan-tuan tengok huraian Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata apa? Musibah itu ialah bila berjalan berlaku kemalangan. Berlaku kemalangan Ustaz. Dah, musibah. Bukan pada orang yang aksiden tu saja. Musibahnya luar. Tuan-tuan pergi ke Jabatan Keselamatan Jalan Raya, JKJR. Cuba tanya dekat pengarah dia, Hak Sing. Kerja dia tu tali pinggang keledar. Cuba tanya dia. Dalam setahun, berapa bilion kita rugi akibat kemalangan jalan raya? Ini maksud Imam Ghazali. Bukan bila kita jatuh motor tu kita musibah pada kita. Dah. Maksudnya ialah kemalangan itu mengakibatkan kerosakan. Bilion tuan-tuan. Jalan raya rosak. Pengadang jalan raya rosak. Kereta total loss. Ada tak? Kereta repair. Insurans keluar duit. Kematian yang paling rugi. Berapa banyak anak-anak muda yang mati. Berapa banyak orang yang boleh bekerja berjasa mati. Berapa ribu orang yang mati dalam setahun. Yang anak jadi yatim. Yang isteri jadi janda. Akibat berlaku kematian. Ini dipanggil sebagai musibah. Bayangkan tuan-tuan berapa banyak dibelanjakan untuk mengatasi kempen jalan raya saja. Helmet percuma berapa juta. Nak buat iklan pakai tali pinggang keledar saja berapa juta. Juta tuan-tuan. Sedangkan kejutaan ringgit tadi boleh digunakan untuk macam-macam benda yang lain. Yang ni yang Imam Ghazali sebut. Bukan maknanya musibah ni bila naik kereta aksiden tu musibah pada kita. Tak. Dia musibah kepada semua benda. Bila dia umumkan kerugian negara untuk tahun lepas saja mencecah angka bilion, baru kita tahu apa yang ulama-ulama dulu sebut betul sungguh tuan-tuan. Yang ni kita lihat nombor satu. Yang kedua kata Imam Ghazali, yang jadi musibah kepada kita itu apa? Bila mati muda. Anak-anak muda mati muda. Apa makna mati muda? Mati muda kerana rempit. Race motor. Mati. Putus kepala. Putus badan. Kita tengok satu gambar anak muda yang race motor. Dia sangkut dekat divider. Guard rail tengah jalan tu. Betul-betul tang perut dia kena. Satu melekat dekat guard rail. Kaki dia melayang ke tengah jalan. Putih. Orang ambil plastik hitam, bungkus. Tali perut usus dia, bungkus. Masya Allah. Itu nama dia mati muda.
Yang kedua, mati dalam keadaan masih hidup. Tapi dah mati lah. Dengan dadah, dengan syabu. Kerugian yang sangat besar. Anak-anak muda sudah mati. Yang ketiganya, mati pada jiwa. Mati pada jiwa. Yang laki-laki nak jadi perempuan, tu nama dia mati jiwa. Jiwa dia ialah nafsu. Dia tidak lagi memikirkan tentang akhirat. Yang keempat, mati muda ni apa? Mati yang dalam pemikiran dia tak nampak apa-apa benda. Tak boleh diharap untuk membangunkan negara, membangunkan masyarakat dan sebagainya. Ini musibah pada kita. Dan inilah musibah yang berlaku pada anak-anak muda sekarang. Cuba tuan-tuan tengok. Orang kita sekarang sibuk berpolitik. Bagus. Silakan berpolitik. Tapi bagi saya, kena ada satu hari, nama dia gencatan politik. Jangan politik 24 jam. 7-Eleven tu dia kata 24 jam. Kadang-kadang dia pun cuti juga. Dia pun tutup. Kedai nasi kandar mamak tu 24 jam. Kadang-kadang tutup juga. Tapi orang Melayu politiknya tak tutup-tutup. Dalam tidur pun mimpi lagi. Dok ngigar lagi. Menang. Astagfirullahaladzim. Terkejut isteri. Cuba tuan-tuan fikir-fikir. Yang sekarang ni, yang ambil berat pasal politik ni, umur lebih kurang 40 tahun ke atas. Kita panggil sebagai veteran. Satu lagi veteran belakang. Tua-tua belakang. Mati lapis-lapis kita. Siapa nak kempen lagi? Siapa yang nak mengundi lagi? Kita hanya menumpukan lapisan 40-an, 50-an, 60-an. Yang lapisan 18, 19, 20, kenapa tak kempen untuk mereka? Bukan kempen untuk jadikan mereka ini pengundi kita. Kempen menjadi anak muda yang hidup. Mereka terjebak dengan dadah. Tuan-tuan ingat, bila dah ikat dadah boleh mengundi lagi. Beratus-ratus ribu duduk dalam pusat serenti. Berpuluh-puluh ribu dalam pusat serenti. Beribu-ribu dalam penjara. Mereka tak ada peluang untuk mengundi lah. Soalan yang kita tanya, anak-anak Islam Melayu hisap dadah. Supply dadahnya siapa? Ini yang kita kena kaji. Kenapa yang hisap dadah Melayu? Yang supply itu siapa? Bangsa apa? Tuan-tuan tak nampak ada satu benda yang sangat jauh makannya, yang sangat dalam makannya, yang sangat jauh pemikirannya, nak menjadikan orang Melayu dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun akan datang, tidak ada lagi mampu memberikan kekuasaan dalam mengundi. Kenapa kita tak buat kempen habis-habisan, membantu sama menyelesaikan masalah dadah, masalah syabu, masalah jenayah, masalah sosial habis. Kita asyik duk buat satu benda yang lain. Kita tinggalkan generasi muda. Sedangkan generasi muda inilah yang akan terhadapan. Bagi bangsa yang sangat tidak mengharapkan undi-undi Melayu, mereka sangat seronok. Bila undi-undi Melayu muda-muda ni tak campur tu kan. Mereka seronok dengan muzik, seronok dengan peleseran, seronok dengan hobi, seronok dengan benda-benda lain. Dan inilah yang disobokkan kepada manusia yang bernama Melayu sekarang. Cuba tuan tengok dalam seni hiburan. Bangsa apa yang kontrol hiburan Melayu? Dia bukan Melayu, tetapi dia menguasai hiburan Melayu. Di tangan dia. Orang Melayu buat filem, tak balik modal. Dia buat filem, ratusan juta dia dapat dalam setahun. Satu filem dia boleh 7 juta, 8 juta. Siapa yang kontrol dalam muzik? Siapa yang import penyanyi-penyanyi luar, buat konsert di Malaysia? Dia pegang benda itu. Hiburan orang Melayu hanyut. Dadah. Siapa dia yang kontrol dadah? Yang membekalkan dadah-dadah dan sebagainya. Untuk apa? Supaya orang Melayu sudah hilang kuasa. Yang ini yang Yusuf Qaradawi sebut mati pada usia muda. Dia jadi musibah pada kita. Sebab itu tuan-tuan, kita kena fikir. Benda ni sama-sama tuan-tuan. Akibat daripada satu bentuk yang kita tak fikirkan kemudian hari, dia jadi payah pada kita. Malaysia ni unik. Malaysia ni unik. Uniknya taman.
Uniknya pada kerusi. Sebelum dapat kerusi, tiap-tiap hari baca ayat kerusi. Dah dapat kerusi, jarang sungguh. Itu unik nombor 1. Unik nombor 2, siapa yang paling banyak yang berdaftar, siapa yang paling banyak pengundi di satu-satu kawasan, maka orang itulah yang akan menjadi calon. Kalau bangsa tu paling banyak, bangsa itulah jadi calon. Itu unik nombor 1. Unik nombor 2, kalau bangsa tu pun paling banyak pun kadang-kadang dia belum jadi ketua, belum jadi calon. Kadang-kadang orang hak sikit pula jadi calon. Itu pelik nombor 2. Sepatutnya dia majoriti. Dialah yang menjadi calon. Tak, dalam Malaysia tak tentu lagi. Ini pelik. Satu benda yang sudah berada dalam tangan kita, tiba-tiba kita boleh bagi ke orang lain. Itu kepelikan orang Melayu. Sepatutnya kita pertahan benda tu. Sebab aku dah pegang benda ini. Tapi orang Melayu memilih jalan untuk bergaduh, memilih jalan untuk bercakaran. Orang Melayu adalah jumlah yang sedikit. Dalam seluruh dunia, Melayu Malaysia ni sedikit. Dan sedikitnya orang Melayu, kita memilih untuk berpecah. Kita lupa yang kita ni sedikit. Dia berbeza dengan Indonesia. Indonesia pun Melayu. Tapi kalau bergaduh sama-sama Melayu, tak menguntungkan siapa-siapa. Melainkan Melayu balik. Melayu Indonesia rugi, Melayu Indonesia untung. Bangsa lain tak boleh untung. Sebab apa? Sebab mereka pegang. Soekarno naik, jatuh Soekarno, tetap Soeharto. Soeharto orang Melayu. Soeharto jatuh, naik B.J. Habibie. B.J. Habibie pun tetap orang Islam Melayu. B.J. Habibie jatuh, naik Gus Dur. Gus Dur jatuh, naik Megawati. Megawati jatuh, naik Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo jatuh, naik Mamang Diawat. Tetap orang Melayu juga. Peduli apa dengan mereka? Mereka tetap dengan orang Melayu yang memerintah. Tapi di Malaysia, tuan-tuan jangan salah faham. Tuan-tuan ingat jatuh orang Melayu yang akan naik? Belum tentu, tuan-tuan. Ini benda yang kena ingat. Thailand bergaduh, lantaklah bangsa Thai yang akan naik. Cawalik Su Sayut turun, naik Banhan Sirpa Arca. Banhan Sirpa Arca naik Taksin Sinawat. Taksin Sinawat jatuh, naik Abhishek Bijajiwa. Kalau Abhishek jatuh, naik Abhishek Bachchan. Pun tetap bahasa Thailand juga. Jangan kita terpengaruh dengan Indonesia. Apa yang Indonesia buat, kita ikut. Jangan. Semua orang hari ini berkiblatkan Indonesia. Nak menjatuhkan kerajaan dengan rusuhan. Itu cara Indonesia. Semua sistem Indonesia, mereka jatuh tetap bangsa mereka. Bila kita bawa balik cara Indon ke sini, dia belum menjamin bahawa Melayu yang akan memerintah. Kadang-kadang bangsa lain. Ni yang yang Imam Ghazali sebut. Pemikiran ini, tuan-tuan. Jangan jadi muda dah mati, akhir jadi rosak. Nombor 3 kata Imam Ghazali, musibah nombor 3, celek tiba-tiba buta. Kata selamat enggak? Belum. Berapa ramai orang yang buta kerana menangis sikit sangat. Takat yang kita jumpa kata selamat. Merindui isterinya Tabarih Mansur. Nangis setiap malam, nangis setiap malam, buta. Buta Kasim Selamat. Itu cerita dia seorang. Jarang benar, tuan-tuan, orang menangis ni buta. Kita jumpa Kasim Selamat lah 1962. Ya, Kasim Selamat dapat anugerah The Most Versatile Talent. Pelakon yang paling berwatak sekali diberikan pada Pierre Romney kerana pandai berlakon. Tiup saxophone, padahal yang tiup Yusuf B. Ya, hebat, tuan-tuan. Apa makna buta selepas celek? Buta selepas celek bukan maknanya pergi ambil jarum, pergi cocok mata, pergi ambil bulu, cocok mata. Tidak. Orang yang buta selepas celek maknanya ialah orang yang tidak dapat melihat kebenaran yang berlaku di hadapan mata dia. Itu maknanya buta. Macam saya katakan tadi, orang tua perempuan tadi yang duk berkasih-kasihan dengan negro tadi, itu buta. Tak dengarkah berapa ramai wanita-wanita janda yang kena tipu dengan warga asing? Kamu masih lagi percaya? Itu nama dia buta.
Berlaku macam-macam benda di hadapan mata kamu, kamu buta. Itu nombor satu. Nombor dua, apa makna buta selepas jelek? Penyakit. Penyakit. Malaysia duduk di ranking nombor 6 dalam negara Asia yang mempunyai penyakit kegemukan nombor 6 paling tinggi dalam dunia. Selepas Arab Saudi, selepas Emirat Arab Bersatu, selepas Kuwait, selepas Qatar, dia datang nombor 6 Malaysia dengan bangganya. Malaysia setara dengan negara Arab mempunyai kadar kegemukan paling tinggi. Tuan-tuan tahu apa dia makna kegemukan? Obesiti ni apa? Dia paling hampir kepada kencing manis. Kita tak kata tuan-tuan, negara Arab memang kuat kencing manis. Nombor satu, aircon. 24 jam rumah depan aircon, pasal panas. Peluh tak keluar langsung. Nombor dua, makan tak berhenti. Tengah-tengah malam ni makan. Cuba tuan-tuan tengok tuan Arab makan. Kambing tu dia sekok seorang dia. Kita tengok pun gerung, boleh habis? Boleh. Nasi mandi tu satu talam dia seorang tuan-tuan. Kita ni tak boleh sumbat lah. Dia boleh lagi. Selama rok je masuk. Makan tengah malam, lepas tu tidur. Lepas tu bangun, lepas tu tidur balik. Ini bangsa Arab. Sebab tu perut dia beroi. Sebab tu kita tengok Arab. Nabi Muhammad badan dia slim. Bila mandi air terus jatuh ke bawah. Orang kita sekarang bila mandi air turun ke depan balik terus ke bawah. Subhanallah. Sekarang orang Melayu sedang mengejar orang Arab. Daripada segi kadar gemuk dan kadar kencing manis. Sebab pegangan orang Arab kita dah tiru. Dulu yang rajin makan malam orang Cina. Sekarang orang Cina tutup kedai malam. Yang buka kedai tom yum dan kedai mamak 24 jam. Sejak datang dua golongan ini yang buka kedai banyak ni, tom yum dan nasi kandar. Tuan-tuan boleh tengok kadar kegemukan dan kencing manis orang Melayu sangat tinggi sekarang. Pagi-pagi teh tarik roti canai. Pagi-pagi teh tarik roti canai. Malam-malam nasi berani, nasi. Pukul 2 pagi tengok bola Chelsea lawan Manchester. Pukul 3 baru balik subuh terlepas. Apa pun terlepas. Perut lama-lama boroi, lama-lama kencing manis. Bila jadi kencing manis apa jadi? Ni dia. Buah pinggang. Luka tak hilang. Mata buta. Berapa ramai orang kencing manis sekarang mata buta. Mula-mula tak nampak. Lah buta tu. Musibah pada kita. Bayangkan sebuah negara yang mengidap penyakit kencing manis. Berapa juta nak dihabiskan untuk rawatan kencing manis saja. Saya pergi ceramah di satu kilang buat ubat paling besar di Malaysia. Saya kalau kilang buat ubat pagi memang saya terima. Sebab dia bagi ubat. Berbakui buat balik ke rumah. Lepas tu bakui ubat saja. Buat balik. Peri nampak. Saya tanya ubat apa yang paling banyak dibuat? Nombor 1, kencing manis. Nombor 2, Panadol. Kuatnya kita tuan-tuan, rakyat kita. Berapa juta habis, kaki kena potong, pinggang sakit, jantung sakit. Semua sakit, usus sakit, gastrik sampai. Gula terlebih tak boleh, gula kurang tak boleh. Lama-lama jadi penyakit rosak kita. Imam Ghazali nampak benda ni ratusan tahun yang lepas. Tapi sayang tuan-tuan, Imam Ghazali orang Arab sendiri tak nampak apa yang dia cakap. Dia tak nampak sungguh orang Arab. Saya cukup seronok bila England marah. Tak dapat jadi tuan rumah World Cup 2022. Merajuk England. Tak layak. Pasal apa? Kami tak layak. Amerika pun bengang, tapi taklah sebengang England. Mereka bila nak jadi tuan rumah World Cup dapat dekat Russia. Mereka bila yang 2022 pun tak dapat. Dapat dekat Qatar. Jepun pun bila juga tak dapat kat Jepun. Jepun kata kami minta untuk 20-50. Subhanallah. Jauh sungguh pandangan orang Jepun. 20-50 tu.
Kenapa yang England tu tak puas hati? Ini berlakon je tuan-tuan. England pasal apa nak jadi tuan rumah? Dia bukan menang Piala Dunia pun. Last England menang Piala Dunia 1966, lama dulu. Dia tak boleh menang walaupun dia ada David Beckham. Dia tak boleh menang punya. Dia tak boleh menang. Yang England tu hebat, EPL tu hebat pasal pemain luar main dekat negara mereka. Tu yang jadi hebat English Premier League itu. Bukan mereka yang hebat. Yang mereka tak puas hati ni sebab Qatar boleh jadi tuan rumah. Saya kata tadi saya seronok bila Qatar dipilih. Itu bahasa mantik. Yang saya nak sebut pada tuan-tuan, saya nak tengok bagaimana orang Arab faham Islam. Bila orang tanya kepada Qatar, macam mana padang pasir orang boleh main bola sepak? Nak main bola sepak apa di padang pasir yang panas? Qatar jawab, kami akan membina stadium Akron. Kami akan membina 12 stadium bertaraf dunia berjumlah 60 bilion US dollar. Dengan bangganya. Inilah dia tuan-tuan fahaman orang Arab. 60 bilion US dollar kalau letak dalam masjid ni muat. Kena buat lagi satu masjid nak tampung 60 bilion. Yang nak dimain hanya sebulan. Mereka sanggup habis 60 bilion dolar. 60 bilion kalau buat universiti, majukan orang-orang Islam, agak-agak berapa universiti boleh buat. 60 bilion kalau bina pusat sains mengkaji tentang senjata, supaya orang Islam boleh mengeluarkan senjata dia sendiri, tak perlu ambil daripada Britain, Perancis, Amerika, China, Korea. Berapa banyak kita boleh buat. 60 bilion boleh bina kapal terbang yang hebat-hebat, bom Palestin punya Yahudi yang duduk di Palestin. Beramai habis orang-orang Israel itu tuan-tuan. 60 bilion kita boleh bantu kemiskinan di Bangladesh, di Pakistan, di India. 60 bilion boleh tolong umat Islam di Syam. Tapi 60 bilion orang Qatar hanya buat stadium untuk habis selama sebulan kegunaan dia. Jangan tuan-tuan kata England marah dalam hal ini. England seronok. Sebab 60 bilion ini akan kembali pada Yahudi. Yuran saja berapa? Yuran untuk jadi tuan rumah berapa bilion? Nak membina stadium ini, siapa yang akan dapat kontrak? Yang akan menaja benda-benda ini, siapa yang menguntungkan dia? Yang untungnya balik kepada Yahudi. 60 bilion. Orang Melayu sibuk duk boykot KFC. Berapa sen sangat KFC bagi Yahudi? Pening kepala Turki KFC itu. Tak guna ayam makan dia. Orang Melayu boykot. Melayu boykot KFC. Melayu boykot Coca-Cola. Tetapi sekali Arab bagi pada Yahudi, bilion tempat. Ni yang saya katakan tadi. Biar masyarakat nampak. Biar masyarakat Islam nampak. Double standardnya orang Arab terhadap Islam, agama dia sendiri, bangsa Islam sendiri, umat Islam sendiri. Yang mereka lebihkan sekarang ialah hiburan, sokan dan hiburan. Yang keempat, kata Imam Ghazali, kehinaan yang berlaku kepada kamu apabila miskin di hari tua. Apa makna miskin? Yang pertama, miskin harta. Wang tak ada. Tak ada wang, harta tak ada, miskin. Umur 70 tahun miskin. Siapa yang nak ambil kerja? Jawatan kosong, operator pengeluaran, lelaki dan wanita. Umur 18-36. Ada dia sebut umur 18 dan 76 ada? Tak ada ah. Jaga, tak ada. Jaga pun tak ada. Nak kerja apa? Sebab tu tengah muda ni ingat hari tua. Tu nama dia miskin harta. Nombor dua, miskin kasih sayang. Di hari tua miskin kasih sayang. Isteri tak ada, anak-anak tak nak belak. Anak tahu sana, hantar rumah Kak Long tolak. Hantar rumah Kak Ngah tak mau. Hantar rumah Abang Lang tak mau.
Hantar rumah ucu tak mau. Bapa kasih hartanya, miskin kasihnya. Miskin kasih, tak ada orang kasih. Hari tua tak ada orang kasih. Kalau hari muda tak ada kasih, tak apa, kita boleh menikah lain. Tapi kalau umur 80 tak ada kasih sayang anak, nak nikah dengan siapa? Mencari jodoh. Haji Mut bin Haji Mat, umur 80, petara JKA. Siapa berhajat sila bagi nombor. Siapa nak menyusahkan dia, menyemak katil dia. Sebab tu tuan-tuan, sementara kita ni ada anak, ada isteri, kasihlah kepada mereka. Mudah-mudahan bila kita tua, mereka sayang pada kita. Berapa banyak orang yang hilang kasih sayang di hari tua. Musibah tu tuan-tuan. Ada isteri tak peduli, tidur bilik asing-asing. Ada anak, salam pun tak mau. Itu nama dia kasih, miskin kasih. Ketiganya, miskin agama. Tua-tua ni miskin agama. Kalau muda miskin agama, boleh belajar. Saya Ustaz, saya 26 tahun Ustaz. Oi, muda lagi. Apa masalah? Masalah saya tak erti baca Quran Ustaz. Saya nak belajar Ustaz. Boleh tak Ustaz? Boleh. Muda. Tapi kalau umur 76 Ustaz, saya tak tahu apa Ustaz. Saya nak baca Quran, boleh tak Ustaz? Boleh lah. Mai tuan. Mai tuan haji. Saya belum haji Ustaz. Mai. Setelah kita Senin, Selasa, Rabu, 8 malam. Hari pertama dia mai. Hari kedua dia mai. Hari ketiga dia mai. Minggu depan tak mai lah. Pasal apa Ustaz? Jatuh tangga Ustaz. Minggu lagi sekali tak mai lah. Pasal apa Ustaz? Pening kepala Ustaz. Gaut pun mai pula. Sekali je boleh mai mengaji. Kerana faktor tua tak boleh lah. Mari tiap-tiap hari dia belajar Iqra. Ba. Laju je. Selok muka belakang. Ta. Selok muka belakang. Boleh lagi. Masuk. So. Dia banyak. Dia tak sebut so. Sebab dia cari do. Dia tak tahu do dia banyak. So. Apa pula ni? So. Abatasa. Dia kena ulang pada awal balik. Baru jumpa. So. Do. Akal dia tak boleh pergi lah. Tak boleh lawan orang muda saya. Sebab tu tengah muda ni, adik-adik carilah ilmu. Bila mai tua ni dia mai lupa. Bila mai tua ni dia mai sakit. Rugilah kita. Di hari tua kita jadi miskin. Miskin ilmu. Tengah muda cerdas elok ni, belajar. Yang keempat, miskin akhlak. Di hari tua miskin akhlak. Kalau muda-muda miskin akhlak, kita boleh perbetul. Kalaulah tua-tua miskin akhlak, Nabi kata di antara orang yang tidak boleh mencium bau syurga ialah orang tua yang berzina. Umur 76 cari pelacur. Dia dapat duit welfare. Dia pergi belakang, lorong belakang, dapat welfare 120. Dia belajar dekat pelacur tua tu 20 ringgit. Kena tangkap. Bayangkan tuan-tuan. Tanya dekat dia, kamu bayar duit apa ni? Bayar duit welfare. Berapa ringgit? 20 ringgit. Bayar kat nyonya tua. Nyonya tua tak laku lah. 20 pun kira lepas sesak jadilah. Tuan-tuan, Nabi kata tak cium bau syurga. Ada satu kes, dia 56 tahun. Duk bercinta dengan budak 13 tahun. Budak ni telefon rumah dia silap nombor. Dia angkat. Akhirnya duk berkawan, duk bercinta. Dia ajak pergi ke Genting Highland. Budak ni duk berenang dengan dia di Genting Highland. Kena tangkap. Budak 13 tahun, dia 56. Pangkat cucu. Masuk penjara tuan-tuan. Kerana tuduhan merogol. Bukan tuduhan merogol. Sebenarnya dia berzina. Tapi pasal budak tu bawa umur, dicap sebagai rogol. Apa nak jadi ni tuan-tuan hari ni? Nafsu kita ni sampai satu tahap. Yang hak muda tak kira tua, hak tua tak kira yang muda. Nombor 5 yang terakhir. Imam Ghazali berkata, manusia yang musibah ialah dulu mulia, sekarang hina. Itu musibah. Oi, dulu ke bila berjalan orang ikut dekat 40 kereta.
Wartawan duk ikut beratus orang. Konco-konco ikut. Ramai, penuh sesak. Sekarang bila jatuh, rasuah pula. Tak ada siapa nak teman lah. Konco pun hilang, kuncu pun tak ada. Semua tak tunjuk muka. Pandai-pandai hang lah pergi mahkamah. Menung seorang. Nak cikat rambut pun tak sempat dah. Berubah sekarang. Tu kehinaan musibah yang Allah Ta'ala bagi. Jadi ingat. Sebelum sampai musibah tu, tolong beringat. Dan kita ni, dalam keadaan mulia ni, bila-bila masa boleh jatuh. Jangan sombong. Jangan belagak. Jangan jahat. Jangan buat dosa. Tuhan boleh ganti nanti. Sebab tu saya ni sebagai ustaz kena duduk beringat selalu. Takut tuan-tuan. Kadang-kadang dah bila jadi ustaz, rasa hebat konon. Saya jadi sombong dengan orang. Sombong dengan budak-budak. Ikut hawa nafsu. Bila saya jadi macam itu, tunggu satu ketika Tuhan akan turunkan musibah pada saya. Orang kutuk saya habis-habisan. Maka beringatlah tuan-tuan. Ambil inzar, ambil peringatan dengan apa yang disebutkan oleh Imam Ghazali tentang musibah tadi. Jadi tuan-tuan, kita akan sambung lagi bab yang ke-20 tentang air mata. Air mata takut kepada Allah. Sebab sekarang ni air mata banyak ditumpahkan. Ada yang menumpahkan air mata sebab menang pingat emas bukan Asia. Ada yang air mata ditumpahkan sebab baru selesai akad nikah. Teriaklah, menangislah. Baca baru kahwin. Ada yang menitiskan air mata kerana sedih. Kerana sedih, laki tak balik. Suami tak balik. Sedih. Ada yang sedih sebab anak tak balik. Lari belakang. Ada yang menitiskan air mata kerana sakit. Ada yang menitiskan air mata kerana terlalu gembira. Tetapi berapa ramai yang menitiskan air mata kerana takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah pelajaran kita pada kuliah akan datang. Yang akhir, kesimpulan kuliah kita malam ini, saya minta pada tuan-tuan. Pertama, syarat-syarat untuk menjadi orang yang berjaya ialah semayang khusyuk. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Syarat khusyuk semayang. Sekarang tuan-tuan khusyuk tak semayang? Nak khusyuk semayang apa? Sama-sama kita tak baik. Bila nak khusyuk? Sama-sama kita tak baik. So imam dengan makmum tak baik. Nak khusyuk apa? Imam jadi imam, makmum tak suka dia belakang. Allahu Akbar. Imam kata, benci-benci kat aku, ikut aku juga. Dalam hati duduk setak. Aku baca ayat panjang-panjang sikit biar dia rasa. Makmum pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Allah silap pula dah, dia pula jadi imam. Patut orang lain tak khusyuk. Yang tak bergaduh pun tak khusyuk. Allahu Akbar. Padam muka apa? Dua-dua orang semayang. Satu masjid tak khusyuk. Jadi tuan-tuan, saya minta di sini. Saya yakin malam ni ramai datang daripada semua surau. Karya masjid kita ni datang ramai-ramai. Kalau ada pertelingkahan di surau kita, di masjid kita, tolonglah cari jalan perdamaian. Tolong cari jalan perdamaian supaya kita masuk dalam masjid ini menjadi khusyuk, menjadi tawaduk, menjadi tak ada salah siapa, tak ada benci kat siapa, saling seronok-seronok. Sama-sama kita, barulah Tuhan terima kita sebagai orang berjaya. Jangan panjangkan cerita, jangan fitnah dan sebagainya. Duduk bersemuka. Dan Allah Ta'ala sebut dalam Quran, urusan di kalangan kamu hendaklah diselesaikan secara syura bainahum. Buat mesyuarat di kalangan kamu. Tak puas hati dengan imam, tak puas hati dengan pengurusi, tak puas hati dengan AJK, duduk mesyuarat apa yang tak puas hati. Jangan besar-besarkan. Ini akan menimbulkan penyakit dalam masyarakat. Yang kedua, kalau kita diberikan oleh Allah amanah, laksanakanlah amanah itu sebaik mungkin.
Jangan asyik cari salah orang. Kadang-kadang salah tu ada pada diri kita sendiri. Kita nampak tak betul orang, kadang-kadang tak betul tu ada pada diri kita. Ni amanah. Saya ceramah ni pun amanah daripada orang pada Allah Ta'ala. Tak sihat pun saya jalan juga. Saya semalam saya masuk UWAT. Saya kata doktor boleh tak keluar sekejap. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Ada ceramah 3 hari ni. Ada rakaman CD lagi. Rakaman TV 9, TV 3 lah apa. Dia kata tak apa saya bagi keluar, tapi minggu depan you kena masuk balik. Kita mau operate sama you. Saya kata tak apalah, operate minggu depan. Supaya saya janji 15 hari bulan saya cuti. 15 tu kita buat kerja. Amanah. Doktor bagilah ubat mana patut, mudah-mudahan saya boleh tahan waktu ceramah. InsyaAllah tuan-tuan. Ya, ni penyakit tu yang saya tak jawab soalan dalam laman web saya lebih pada seminggu. Tak boleh duduk lama-lama. Dia jadi sakit. Bila mengajar boleh, bila nak mengajar, selepas mengajar sakit. Jadi amanah daripada orang kena tunaikan. Mudah-mudahan Allah bagi barakah. Minggu depan saya masuk operate. Tak berapa lama nak keluar, wallahualam. Kalau tak jumpa bulan depan, saya minta maaf saja. Mana nak tahu ke bulan ni bulan terakhir kita di sini. Dan yang ketiganya tuan-tuan, kesimpulan kuliah kita pada hari ini, yang menentukan keselamatan kita di hari kiamat ialah amalan kita. Maka perbaikilah amalan, perbaikilah mutu amalan kita, supaya kita boleh jumpa Allah dalam keadaan Allah redha dan kita juga meredai Allah Subhanahu wa taala. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.